Nama saya Alex Harry, 45 tahun, CEO sebuah syarikat teknologi gergasi di Silicon Valley. Syarikat saya membangunkan aplikasi kecerdasan buatan untuk sektor keuangan, menjadikan saya seorang bilioner dalam tempoh 10 tahun. Hidup saya dipenuhi dengan mesyuarat yang tidak henti-henti, persaingan yang sengit dan pengejaran kejayaan yang tidak berkesudahan. Saya sentiasa percaya bahawa kekayaan datang sepenuhnya daripada usaha pribadi. Jika Anda cukup rajin dan bijak, Anda akan menang. Tetapi jika Anda gagal, itu kerana kekurangan cita-cita. Setiap pagi, saya bangun di sebuah rumah agam mewah yang menghadap Teluk San Francisco. Aroma kopi segar dari mesin mahal memenuhi udara. Saya duduk membaca email di komputer riba sementara pemandu peribadi menunggu di luar. Isteri dan anak-anak saya terasa jauh. Anak lelaki saya yang berusia 16 tahun lebih suka bermain permainan video daripada bercakap dengan ayahnya. Anak perempuan saya yang berusia 14 tahun pula sibuk memuat naik gambar ke media sosial. Kami jarang meluangkan masa bersama. Saya fikir itulah harga sebuah kejayaan. Suatu hari, ketika duduk di dalam bilik mesyuarat berdinding kaca, saya mendengar laporan daripada pasukan saya tentang pasaran Asia Tenggara. Salah seorang daripada mereka menyebut tentang Malaysia. Sebuah negara yang digambarkan sebagai syurga pelancong dengan pantai yang indah dan makanan jalanan yang pelbagai. Saya ketawa dalam hati. Malaysia? Negara di mana orangnya bermalas-malasan sambil makan nasi lemak sepanjang hari, tiada inovasi langsung. Ekonomi hanya bergantung pada pelancongan. Jika orang di sana serajin kita, mereka pasti sudah lama kaya. Pemikiran itu melekat di kepala saya. Saya pernah membaca artikel tentang orang kaya yang menyamar sebagai orang miskin untuk menguji masyarakat. Saya memutuskan untuk melakukan perkara yang sama, tetapi di Malaysia untuk membuktikan teori saya sendiri. Saya akan pergi ke sana selama 3 hari tanpa wang, tanpa kad kredit, tanpa kemasyhuran. Hanya pakaian lama dan sebuah beg kecil. Saya akan membuktikan bahawa orang miskin di sana gagal kerana diri mereka sendiri, bukan sistem. Saya memberitahu setiausaha saya untuk menempah tiket penerbangan ekonomi ke Kuala Lumpur. Saya pergi seorang diri, tanpa pengawal peribadi, tanpa hotel mewah. Saya akan mendarat, membuang dompet saya, dan memulakan hidup baru untuk sementara waktu. Saya tersenyum pada diri sendiri di cermin. Cabaran ini pasti menyeronokkan. Pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada waktu malam. Satu cahaya neon menerangi bangunan yang besar dan moden itu. Saya melangkah keluar dari pintu balai ketibaan. Udara panas dan lembap serta-merta menerpa wajah saya. Bau sate dan ayam goreng yang harum datang dari gerai berdekatan. Suara orang ramai riuh rendah. Perbualan dalam bahasa Melayu yang tidak saya fahami bercampur dengan bahasa Inggeris yang pelat. Saya menuju ke tandas lapangan terbang, menanggalkan sut mahal saya dan menukarnya dengan kemeja T lama serta seluar jin koyak yang telah saya sediakan. Saya melihat diri saya di cermin, kelihatan seperti seorang gelandangan biasa. Saya membuang dompet, kad kredit dan telefon bimbit saya ke dalam tong sampah. Jantung saya berdegup kencang kerana teruja. Kini, saya adalah seorang lelaki miskin di Malaysia. Saya berjalan keluar dari lapangan terbang, mencari pengangkutan awam. Teksi berbaris panjang, tetapi saya tidak mempunyai 1 sen pun. Saya melihat papan tanda untuk bas lapangan terbang dan terus berjalan ke arahnya. Pemandu bas memandang saya dengan aneh tetapi melambai tangan menyuruh saya naik. Saya tersenyum mengucapkan terima kasih, lalu duduk di kerusi keras di sebelah seorang pekerja binaan yang berpeluh. Bas bergerak meninggalkan lapangan terbang. Jalan raya gelap, tetapi sesak dengan kenderaan yang bersimpang siur. Cahaya dari papan-papan iklan gergasi memantul pada tingkap bas. Saya memandang keluar, melihat bangunan pencakar langit berselang-seli dengan gerai-gerai makanan di tepi jalan. Bau asap egsos bercampur dengan aroma rempah ratus menusuk masuk ke dalam bas. Saya berasa sangat asing. Tiada siapa yang peduli dengan saya. Tiada siapa yang tahu siapa saya. Bas berhenti di KL Central, hub pengangkutan utama di Kuala Lumpur. Orang ramai turun berpusu-pusu. Saya mengikut mereka, berdiri termanggu-manggu di tengah-tengah jalan yang sibuk. Motosikal kapcai meluncur laju di celah-celah kereta, bunyi hon bertalu-talu.
Saya dahaga, tetapi tiada wang untuk membeli air. Saya berjalan di sepanjang kaki 5, mencari tempat untuk berehat. Berdekatan, ada sebuah gerai menjual buah-buahan. Seorang wanita pertengahan umur tersenyum kepada saya. Dia memakai baju ringkas dan berkain sarung, rambutnya diikat sanggul. Dia mengatakan sesuatu dalam bahasa Melayu. Saya menggelengkan kepala, memberitahunya saya tidak faham. Senyumannya menjadi lebih lebar. Dia mengambil sepotong betik masak dan menghulurkannya kepada saya. Makan, katanya dalam bahasa Inggris yang terhad. Saya teragak-agak, tetapi perut saya berbunyi kuat. Dia ketawa kecil, lalu mengupas kulit betik itu untuk saya. Saya menggigitnya, rasanya manis dan berair, jusnya meleleh ke dagu saya. Aromanya segar, sangat berbeza daripada buah-buahan di pasar raya Amerika. Dia tidak bertanya apa-apa, tidak meminta wang. Saya mengucapkan terima kasih. Dia hanya melambaikan tangan dan kembali melayan pelanggannya. Saya berdiri di situ sambil makan betik, air mata hampir menitis. Satu perasaan aneh mula timbul di dalam dada saya. Saya terus berjalan, melihat sekumpulan orang duduk makan bersama di bawah cahaya lampu jalan. Warung-warung di tepi jalan dipenuhi asap dan gelak tawa. Saya berjalan mendekati sebuah gerai. Bau laksa yang harum menusuk hidung. Saya berdiri memerhati dengan rasa lapar. Seorang lelaki berpaling memandang saya. Dia memakai kemeja bercorak bunga dan tersenyum lebar. "Duduklah," katanya dalam bahasa Inggris yang lebih fasih. Saya duduk. Dia menghulurkan sepinggan nasi lemak. "Makanlah bersama kami," katanya. Saya makan nasi lemak yang pedas tetapi kaya dengan rasa santan dan sambal. Semua orang di meja itu ketawa dan berbual, tidak peduli siapa saya. Saya berasa sangat mesra, tetapi masih terfikir, mungkin ini kerana saya kelihatan menyedihkan. Malam itu, saya tidur di bawah jejantas berhampiran jalan raya. Bau hujan yang baru turun bercampur dengan bau tanah. Bunyi kenderaan sayup-sayup kedengaran. Saya terbaring sambil memandang bintang-bintang yang berkelipan. Langit di bandar Malaysia ini kelihatan lebih bersih daripada yang saya sangkakan. Saya tertidur kerana keletihan. Pagi pertama, saya terjaga oleh kicauan burung dan laungan peniaga di pasar pagi. Saya bangun dan berjalan menuju ke pasar. Suasananya sibuk tetapi teratur. Penjual buah yang sama tersenyum kepada saya sekali lagi. Dia mengenali saya. Dia mengambil sebiji pisang masak dan menghulurkannya. "Sarapan," katanya. Saya menerimanya dengan ucapan terima kasih. Saya terus berjalan, melihat kanak-kanak berlari bermain di tepi jalan. Mereka ketawa riang, memakai pakaian lama, tetapi bersih. Saya berfikir dalam hati, mengapa mereka tidak berusaha lebih gigih? Mengapa tidak belajar bersungguh-sungguh untuk keluar dari kemiskinan? Kemudian, saya ternampak notis mencari pekerja di sebuah kedai kopi kecil. Saya masuk dan bertanya kepada pemiliknya jika ada kerja kosong. Dia memandang saya dari atas ke bawah, tersenyum, lalu berkata, "Boleh cuci pinggan? Sehari 50 ringa." Saya mengangguk dan terus memulakan kerja. Saya berdiri di dapur belakang, mencuci pinggan. Air panas melecurkan tangan saya, tetapi saya menahannya. Pemilik kedai itu bernama Pak Cik Ismail. Dia boleh berbahasa Inggris sedikit. "Kerja bagus-bagus, ya," katanya. Semasa waktu rehat, saya duduk makan bersama pekerja lain. Mereka berbual mesra, berkongsi kisah hidup. Salah seorang daripadanya bernama Aisyah. Dia memberitahu bahawa dia pernah hidup susah, tetapi kini dia mampu menghantar anaknya ke sekolah dengan pendapatan dari kedai ini. Saya bertanya mengapa dia tidak membuka kedai sendiri. Dia tersenyum, "Kena ada modal, tapi kami di sini saling bantu-membantu." Saya tidak faham. Petang itu, saya keluar mencari kerja tambahan. Saya melihat sekumpulan lelaki sedang membina pagar rumah bersama-sama. Mereka berpeluh, tetapi ketawa riang. Saya mendekati mereka dan bertanya, "Ada kerja?" Seorang lelaki bernama Abang Rahman tersenyum lebar. "Marilah tolong, dapatlah upah untuk makan." Saya membantu mengangkat kayu dan batu bata. Tangan saya melepuh, tetapi saya berasa seronok. Petang itu, saya mendapat 50 hasil mencuci pinggan. Saya membeli sebungkus nasi lemak dan beberapa cucuk sate untuk makan malam. Orang di sekeliling saya berkongsi air minuman dengan saya. Saya makan seorang diri,
tetapi tidak berasa keseorangan. Malam kedua, saya tidur di sebuah wakaf kecil di perkarangan masjid. Suara azan berkumandang merdu. Bau colok dari tokong berdekatan terhidu samar-samar. Cahaya bulan menerangi persekitaran. Saya duduk memandang menara masjid yang tenang. Saya teringat akan kehidupan saya di Amerika, kemewahan yang terasa kosong. Hari ketiga, saya bangun awal dan pergi ke pasar sekali lagi. Kali ini, saya membantu seorang peniaga wanita menjual nasi lemak. Dia menyuruh saya membungkus nasi. Saya belajar dengan cepat. Pelanggan ketawa mendengar plat Inggris saya. Dengan wang yang saya peroleh, saya membeli kuih-muih untuk diberikan kepada kanak-kanak di tepi jalan. Tetapi, kelaparan dan keletihan mula menguasai diri. Saya duduk di tepi jalan, tangan saya menggigil. Kaki saya terasa sakit. Saya fikir saya tidak tahan lagi. Adakah saya silap? Malaysia tidaklah seteruk yang saya sangkakan. Hanya 17 menit selepas duduk di situ, air mata membasahi pipi saya. Saya menangis dalam diam di tengah-tengah orang ramai yang lalu lalang. Saya mengakui pada diri sendiri, saya silap sama sekali. Bukan Malaysia yang menjadikan orang miskin, tetapi orang di sini mempunyai sesuatu yang saya tiada. Pagi hari kedua, di Kuala Lumpur, saya terjaga oleh bunyi motosikal kapca yang meluncur laju melepasi wakaf di tepi masjid. Cahaya matahari pagi menerobos celah-celah daun pokok besar. Bau tanah basah selepas hujan semalam masih terasa. Saya bangun, meregangkan badan. Tangan saya masih sakit akibat kerja mencuci pinggan semalam. Tetapi hati saya terasa sedikit lebih ringan. Saya berjalan keluar dari kawasan masjid, menuju ke pasar pagi yang sudah biasa. Jalan raya masih sesak. Kereta, motosikal, dan bas rapid KL bersesak-sesak. Bunyi hon tidak putus-putus. Saya berdiri menunggu untuk melintas jalan, memandang kenderaan yang seolah-olah tidak akan berhenti. Saya berfikir, inilah keadaan huru-hara yang sebenar. Bagaimana negara ini boleh maju jika lalu lintas masih teruk begini? Pemandu seolah-olah tidak peduli langsung pada peraturan jalan raya. Saya merungut sendirian. Rasa jengkel mula timbul lagi. Tetapi kemudian, sebuah kereta memperlahankan kenderaannya. Pemandunya melambaikan tangan kepada saya, memberi isyarat untuk melintas, walaupun terdapat beberapa buah kereta lagi di belakangnya. Dia tersenyum lebar dan melaungkan sesuatu dalam bahasa Melayu. Saya melintas dengan perasaan keliru. Kereta seterusnya turut berhenti. Tiada siapa yang membunyikan hon, tiada siapa yang memarahi. Semua orang menunggu dengan sabar. Saya berdiri terpinga-pinga di situ. Kepercayaan saya bahawa orang Malaysia pemalas dan tidak sistematik mula goyah. Tetapi saya masih berpegang padanya. Ini mungkin hanya nasib baik sementara. Saya tiba di pasar. Penjual buah yang sama menyambut saya dengan senyuman. Dia masih ingat saya. Dia mengambil sebiji pisang emas dan menghulurkannya. Sarapan, katanya. Saya menyambutnya dengan senyuman. Terima kasih, Makcik. Dia ketawa lalu menunjuk ke arah sebuah gerai mi sup di sebelahnya. Pergi makan sana, sedap. Saya berjalan ke gerai mi sup itu. Pemiliknya seorang lelaki berusia lingkungan 50 konan, memakai baju singlet dan seluar pendek. Dia tersenyum lebar. Duduk, duduk, katanya dalam bahasa Inggris yang terhad. Saya duduk di atas bangku kayu. Dia mencedok mie ke dalam mangkok dan menghulurkannya kepada saya. Makan, percuma, katanya. Saya menggelengkan kepala. Tak boleh, Pak Cik. Saya ada duit. Saya mengeluarkan wang kertas 50 yang saya dapat semalam dan menghulurkannya. Dia menolak. Kawan-kawan, katanya sambil ketawa. Saya makan mie sup yang panas itu. Kuahnya wangi bau tulang, minyak lembut dan kenyal. Rasanya pedas dan masin, cukup berempah. Bau daun sup dan bawang goreng menusuk selera. Saya makan dengan lahap. Rasa lapar semalam hilang serta-merta. Orang di sekeliling gerai itu berbual mesra. Kanak-kanak kecil berlari-lari di sekeliling meja. Peniaga sayur di sebelah menghulurkan sedikit taugah untuk dikongsi. Selepas makan, saya membantu pemilik kedai itu mengemas meja. Namanya Pak Cik Rahman. Dia memberitahu bahawa dia telah membuka kedai itu selama 30 tahun. Setiap pagi, dia perlu bangun pada pukul 4 pagi untuk merebus sup. Saya bertanya mengapa dia tidak mengupah pembantu. Dia tersenyum. Kami tolong-menolong. Anak perempuan saya tolong waktu petang. Saya tidak faham.
tetapi saya berasa mesra. Saya berjalan keluar dari pasar, menuju ke jalan besar. Lalu lintas sangat sesak. Saya menunggu bus selama setengah jam. Cuaca panas terik, peluh membasahi badan. Saya merungut dalam hati sekali lagi. Sistem pengangkutan di sini sangat teruk. Kalau di Amerika, kereta api laju pasti tiba. Tepat pada masunyam, orang tidak perlu berhimpit-himpit begini. Bagaimana Malaysia hendak maju jika perkara asas pun masih ketinggalan? Bas akhirnya tiba. Saya naik dan berdiri berhimpit dengan penumpang lain. Bau peluh bercampur dengan bau minyak wangi murah. Seorang wanita menghulurkan beg tangannya kepada saya. "Tolong pegang sekejap," katanya sambil tersenyum. Saya memegangnya sehingga ke perhentian seterusnya. Dia turun dan melambaikan tangan. Saya turun di sebuah kawasan perumahan padat. Rumah-rumah kayu lama berderet rapat. Orang ramai berjalan lalu lalang tetapi teratur. Saya melihat sekumpulan lelaki sedang membaiki motosikal bersama-sama. Mereka berpeluh, tetapi ketawa riang. Saya mendekati mereka. Seorang lelaki berpaling memandang saya dan tersenyum lebar. "Mari tolong," katanya. Saya membantu mengangkat enjin. Tangan saya kotor dengan minyak, tetapi saya berasa seronok. Nama mereka Abang Joe dan kawan-kawannya. Abang Joe memberitahu bahawa dia bekerja sebagai penghantar makanan untuk menyara keluarga. Saya bertanya mengapa dia tidak mencari kerja yang lebih baik. Dia tersenyum. "Kami suka bebas. Tolong-menolong macam ni seronok." Saya tidak faham, tetapi saya melihat mereka membaiki motosikal jiran secara percuma. Petang itu, saya berjalan di lorong-lorong sempit, melihat kanak-kanak bermain bola sepak dengan sebiji bola lama. Mereka ketawa riang walaupun kalah. Saya duduk memerhati, seorang budak lelaki bernama Adib berlari ke arah saya. "Abang, main sekali," katanya dalam bahasa Inggris yang terhad. Saya bermain dengan mereka. Peluh membasahi badan, tetapi saya ketawa tanpa henti. Petang itu lalu lintas sesak lagi. Saya berdiri lama di tepi jalan. Kenderaan bersesak-sesak. Saya merungut dengan kuat. Kenapa tak bina lebih banyak jejantas? Sistem di sini memang teruk. Tetapi kemudian sebuah ambulans membunyikan siren. Serta-merta, semua kenderaan berhenti dan memberi laluan kepada ambulans itu untuk lalu dengan pantas. Tiada siapa yang membunyikan hon. Tiada siapa yang memotong barisan walaupun lalu lintas sangat sesak. Saya berdiri tergamam. Kemarahan saya hilang. Saya terfikir, inilah perkara yang tidak pernah saya lihat di Amerika. Orang di sini lebih mementingkan nyawa daripada kesesakan lalu lintas. Mungkin lalu lintas mereka huru-hara, tetapi sistem mereka lebih teratur. Saya melintas jalan dengan senyuman. Saya kembali ke gerai mi sup Pak Cik Rahman. Dia melihat saya dan tersenyum lebar. "Datang lagi," katanya, sambil mencedok semangkuk mi lagi untuk saya. Saya makan dengan berselera. Pak Cik Rahman duduk berbual, menceritakan bahawa dia selalu melihat orang ramai memberi laluan kepada kenderaan kecemasan walaupun dalam kesesakan. "Kita hidup bersama," katanya. Malam itu, saya tidur di wakaf itu lagi. Bunyi kenderaan masih bising, tetapi saya mendengarnya dengan tenang. Saya teringat akan kesesakan lalu lintas yang saya rungutkan. Ia bukan masalah besar kerana orang di sini menjadikannya bukan masalah. Saya tertidur dengan nyenyak. Keesokan harinya, saya bangun awal dan pergi ke pasar. Pak Cik Rahman memanggil saya untuk membantunya merebus sup. Saya membantu menyalakan api dan memotong sayur. Tangan saya semakin cekap. Sambil bekerja, Pak Cik Rahman bercerita tentang anak perempuannya yang belajar di universiti dengan wang dari kedai ini. Saya bertanya, mengapa dia tidak menyuruh anaknya mencari kerja yang lebih baik. Dia tersenyum. "Anak nak belajar, kita tolong." Saya berjalan di sepanjang jalan raya. Lalu lintas masih sesak, tetapi saya tidak lagi merungut. Saya melihat pemandu saling tersenyum apabila memberi laluan. Saya membalas senyuman mereka. Inilah Malaysia yang saya mula fahami. Lalu lintas mungkin tidak sempurna, tetapi belas kasihan menjadikannya sempurna. Petang itu, saya membantu Abang Joe menghantar makanan. Dia menunggang motosikal, membawa saya melalui lorong-lorong sempit. Setiap pelanggan tersenyum menyambut kami, berkongsi air minuman. Saya berasa seperti sebahagian daripada komuniti. Petang itu, saya duduk makan bersama pekerja binaan. Mereka berkongsi kisah hidup. Salah seorang daripadanya,
Abang Din memberitahu bahawa dia pernah terperangkap dalam kesesakan lalu lintas yang teruk, tetapi semua orang membantu menolak sebuah kereta yang rosak ke tepi. Kita tak tinggalkan kawan, katanya. Saya duduk mendengar, air mata hampir menitis sekali lagi. Kesesakan lalu lintas yang saya pernah rungutkan adalah peluang untuk orang di sini menunjukkan belas kasihan mereka. Saya silap kerana hanya melihat luaran. Malam itu, saya terbaring memandang bintang, teringat akan Silicon Valley. Di sana, lalu lintas sesak, tetapi semua orang membunyikan hon dan memaki hamun. Di sini, lalu lintas sesak, tetapi semua orang saling membantu. Saya tersenyum sendirian. Malaysia sedang mengajar saya pelajaran pertama. Pagi hari ketiga di Kuala Lumpur, saya terjaga oleh laungan azan subuh yang berkumandang dari masjid. Cahaya matahari yang lembut menerobos celah-celah daun pokok angsana yang besar. Bau wangi dari tokong Cina berdekatan terhidu samar-samar. Saya bangun, melipat kain yang saya gunakan sebagai selimut, dan duduk memandang orang ramai yang mula keluar rumah. Saya melihat beberapa orang singgah di masjid untuk solat. Saya berdiri memerhati dalam diam, berfikir bahawa kehidupan di sini terlalu sederhana. Adakah orang di sini tidak mempunyai sebarang cita-cita? Saya berjalan keluar dari kawasan masjid, menuju ke pasar pagi yang sudah biasa. Jalan raya masih sibuk, tetapi saya sudah mula terbiasa. Motosikal meluncur laju, bunyi hon kedengaran berirama. Saya melintas jalan dengan lebih yakin. Pemandu melambaikan tangan seperti biasa. Saya membalas senyuman. Setibanya di pasar, makcik penjual buah menghulurkan sebiji mangga harum manis kepada saya. Makanlah, katanya. Saya menerimanya dengan ucapan terima kasih. Gigitan pertama, jus manisnya meleleh. Rasanya manis sedikit masam, berbeza dengan mangga di Amerika. Dia ketawa melihat saya makan dengan begitu berselera. Saya berjalan ke gerai mi sup Pak Cik Rahman. Dia melihat saya dan melaung, mari tolong rebus sup. Saya masuk ke dapur belakang, menyalakan api dan memotong sayur. Tangan saya semakin cekap. Pak Cik Rahman tersenyum. Kita tolong menolong, katanya, mengulangi kata-kata yang sama. Sambil merebus sup, Pak Cik Rahman bercerita tentang hidupnya. Dia pernah miskin, tetapi berjaya membuka kedai ini dengan sedikit wang simpanan. Pelanggan saling mengesyorkan kedainya. Saya bertanya, mengapa dia tidak membesarkan kedainya? Dia tersenyum, cukuplah untuk sara keluarga. Saya tidak faham. Cita-cita saya di Amerika adalah untuk membesarkan syarikat saya sebesar mungkin. Selepas membantu Pak Cik Rahman, saya berjalan mencari kerja tambahan. Saya ternampak sebuah kedai kopi kecil bernama Senyum Kopi. Pemiliknya seorang gadis muda bernama Mawar. Dia tersenyum lebar apabila melihat saya. Mari tolong bancu kopi, dapatlah upah makan, katanya. Saya mengangguk. Kedai itu kecil tetapi penuh dengan pelanggan. Mawar mengajar saya cara membuat kopi. Baunya harum semerbak. Saya berdiri membancuh kopi untuk pelanggan pertama, tangan saya sedikit menggigil. Tetapi pelanggan itu ketawa. Cantik dah tu, katanya. Pelanggan itu tersenyum menerima kopinya. Terima kasih, bang. Semasa waktu rehat, Mawar bercerita bahawa dia membuka kedai itu dengan pinjaman komuniti. Jiran-jiran membantunya menghias kedai. Saya bertanya, mengapa dia tidak menggunakan aplikasi penghantaran makanan dalam talian untuk meluaskan perniagaan? Dia tersenyum. Kami suka berbual dengan pelanggan. Inilah komuniti kami. Dia menunjuk ke papan tanda kedai yang mempunyai logo senyuman besar. Saya turut tersenyum. Senyuman yang saya anggap naif dahulu kini terasa begitu ikhlas. Bau kopi memenuhi udara, suara pelanggan berbual riang. Saya berasa sangat mesra. Petang itu, saya berjalan di kawasan perumahan dan melihat sekumpulan orang sedang membantu membaiki sebuah rumah lama. Seorang lelaki bernama Abang Kamal memanggil saya untuk membantu mengangkat kayu dan simen. Tangan saya kotor, tetapi saya seronok. Abang Kamal memberitahu bahawa rumah itu milik seorang nenek tua. Jiran-jiran membantunya membaiki secara percuma. Saya bertanya mengapa tidak mengupah tukang. Dia tersenyum. Kami tolong menolong. Nenek tu dah macam mak kami sendiri. Saya membantu sehingga petang. Walaupun penat dan berpeluh, hati saya gembira. Saya duduk makan bersama mereka. Makan nasi bungkus dengan sambal belacan dan ikan goreng. Rasanya pedas tetapi sangat sedap.
Semua orang berkongsi makanan. Saya makan dengan berselera. Tetapi keletihan mula terasa. Saya berjalan pulang ke wakaf, kaki saya terasa berat dan melepuh. Saya duduk di tepi jalan, memandang tangan saya yang kasar. Air mata berlinangan, saya teringat akan rumah agam saya di Amerika, katil yang empuk, makanan yang mewah. Tetapi di sini, saya mempunyai kawan, mempunyai komuniti. Hanya 17 menit selepas duduk di situ, saya menangis dalam diam. Air mata membasahi pipi di tengah-tengah orang ramai yang lalu lalang. Seorang budak kecil berlari datang, menghulurkan sapu tangan lama. "Abang menangis ke?" tanyanya. Saya menyambutnya dengan tangan yang menggigil. "Terima kasih," kata saya dengan suara serak. Budak itu bernama Adib. Dia duduk di sebelah saya, tersenyum lebar. "Abang lapar?" tanyanya, lalu berlari membeli sebungkus roti panas dan menghulurkannya kepada saya. Saya makan roti panas itu, rasanya manis dan rangup. Air mata masih mengalir, tetapi hati saya terasa hangat. Saya mengakui pada diri sendiri, saya silap sama sekali. Saya datang ke sini untuk membuktikan bahwa orang miskin gagal kerana diri mereka sendiri. Tetapi selama 3 hari ini, orang di sini membantu saya tanpa banyak soal. Orang di sini mempunyai senyuman yang tulen. Saya kaya tetapi keseorangan. Di sini, miskin tetapi kaya dengan persahabatan. Adib duduk berbual dengan saya. "Abang dari mana?" tanyanya. "Amerika," jawab saya, matanya membulat. "Wah, kaya tak?" Saya ketawa. "Tak sekaya abang," kata saya. Dia tersenyum lebar. Pak Cik Rahman kebetulan lalu di situ. Melihat saya menangis, dia duduk di sebelah saya. "Kenapa nih?" tanyanya. Saya menceritakan segalanya secara ringkas. Dia tersenyum, "Hidup bukan pasal duit. Kita hidup bersama-sama," katanya, lalu bangun membeli sebotol air sejuk dan menghulurkannya kepada saya. Mawar tiba tidak lama kemudian. Dia terdengar cerita daripada Adib. Dia menghulurkan secawan kopi panas. "Minumlah," katanya. Saya minum kopi itu. Rasanya harum. Air mata saya berhenti mengalir. Abang Kamal dan kawan-kawannya tiba. Mereka duduk mengelilingi saya, berbual mesra, berkongsi cerita. Saya mendengar dengan teliti. Senyuman mereka berjangkit. 17 menit itu mengubah saya. Saya menangis karena saya faham. Malaysia tidak ketinggalan. Orang di sini jauh lebih kaya daripada saya. Saya silap kerana hanya melihat pada wang, silap kerana berfikir kejayaan adalah tentang persaingan seorang diri. Malam itu, saya tidur di wakaf, sambil memandang bintang-bintang yang terang. Saya tersenyum dalam hati. Saya memutuskan untuk tinggal lebih lama. Bukan 3 hari, tetapi lebih lama, untuk belajar. Keesokan paginya, saya bangun dengan senyuman. Pak Cik Rahman memanggil saya untuk membantu di kedainya. Saya pergi dengan rela hati. Mawar mengajar saya resipi kopi baru. Abang Kamal membawa saya membantu membaiki rumah. Hidup baru saya telah bermula, tetapi hati saya masih tertanya-tanya. Saya ingin melihat lebih banyak. Ingin tahu apa yang tersembunyi di sebalik kesederhanaan ini. Saya berjalan di lorong-lorong sempit dan ternampak sebuah papan tanda, Komuniti Startup. Saya melangkah masuk dengan rasa ingin tahu. Saya berdiri di hadapan papan tanda kayu lama yang bertulis Komuniti Startup. Hurufnya berwarna-warni tetapi kelihatan ringkas. Bangunan itu adalah sebuah rumah kayu 2 tingkat yang dicat biru muda. Tingkapnya terbuka luas, membiarkan angin meniup lembut daun-daun pokok. Bau kopi segar terhidu dari dalam. Suara gelak tawa dan bunyi papan kekunci diketik riuh rendah. Saya teragak-agak seketika, tetapi rasa ingin tahu mengatasi segalanya. Saya melangkah masuk. Di dalamnya penuh dengan anak-anak muda yang sedang bekerja di atas meja kayu panjang. Ada yang sedang berbincang, ada yang sedang mencatat nota di papan putih. Komputer riba mereka kelihatan lama, tetapi mata semua orang bersinar-sinar. Seorang pemuda berpaling memandang saya. Dia memakai kemeja teh bercetak kartun dan tersenyum lebar. "Selamat datang," katanya dalam bahasa Inggris yang fasih. "Nama saya Zikri. Ada apa-apa yang boleh saya bantu?" Saya memperkenalkan diri saya sebagai seorang pengembara, Alex. Dia mengangguk. "Masuklah, duduk. Kami sedang memikirkan idea baru."
Saya duduk di sebelah sekumpulan anak muda yang sedang berbincang tentang sebuah aplikasi untuk membantu petani pekebun kecil menjual hasil terus kepada pelanggan. Saya mendengar dengan teliti, mereka bercerita bahawa masalah utama adalah orang tengah yang mengambil untung berlebihan. Salah seorang daripadanya, seorang gadis bernama Farah, memberitahu bahawa dia pernah menjadi anak petani, tetapi kini dia membangunkan aplikasi itu sendiri. Saya bertanya mengapa tidak menjual idea itu kepada syarikat besar. Dia tersenyum. Kami mahu betul-betul tolong orang kampung, bukan hanya fikirkan keuntungan. Saya terdiam. Saya pernah fikir orang di sini kurang bercita-cita, tetapi mereka sedang membina sesuatu untuk kebaikan bersama. Zikri membawa saya berjalan di sekitar pejabat itu. Ruang itu dipenuhi dengan model kertas, poster idea, dan kopi percuma. Bau colok terhidu dari sebuah sudut kecil. Mereka bersembahyang di tokong kecil ini sebelum memulakan kerja setiap hari untuk memohon restu, jelas Zikri. Saya tersenyum. Inilah senyuman yang menggabungkan kepercayaan dan inovasi. Petang itu, mereka mengajak saya menyertai sebuah bengkel untuk mencari idea menyelesaikan masalah sampah di kawasan perumahan. Saya mencadangkan idea dari Amerika, menggunakan AI untuk menguruskan sampah. Mereka teruja, tetapi mengubah suainya agar sesuai dengan keadaan tempatan. Mereka mencadangkan penggunaan aplikasi mudah pada telefon bimbit lama tanpa memerlukan teknologi yang mahal. Saya terkejut. Idea mereka bijak dan mudah diakses. Petang itu, kami makan bersama-sama nasi bungkus dari kedai Pak Cik Rahman. Farah bercerita tentang zaman kanak-kanaknya yang miskin. Ibu bapanya menjual nasi lemak untuk menyara keluarga. Tetapi kini, dia menghantar wang pulang ke kampung dan membantu petani lain. Saya bertanya mengapa dia tidak berpindah ke bandar besar. Dia tersenyum. Aka umbi saya di sini, kita tumbuh bersama-sama. Saya mendengar dalam diam. Senyumannya ikhlas. Saya pernah fikir orang Malaysia pemalas, tetapi di sini, mereka bekerja keras untuk orang lain. Saya membantu mereka menulis beberapa kod mudah di komputer lama mereka. Tangan saya sudah biasa menaip. Tetapi hati saya terasa baru. Malam itu, saya tidur di komuniti itu. Mereka menyediakan tilam untuk saya di tingkat bawah. Bunyi papan kekunci masih kedengaran sehingga lewat malam. Bau kopi memenuhi udara. Saya tertidur dengan senyuman. Keesokan harinya, saya bangun dan membantu membersihkan pejabat. Zikri membawa saya ke pasar untuk membeli bahan-bahan untuk projek mereka. Kami menaiki bas bersama-sama. Berbual sepanjang perjalanan. Dia memberitahu bahawa dia pernah gagal berkali-kali, tetapi kawan-kawannya membantunya untuk bangkit semula. Saya bertanya mengapa mereka tidak bersaing antara satu sama lain. Dia tersenyum. Persaingan buat kita penat. Tolong-menolong buat kita menang. Di pasar, makcik penjual sayur mengenali saya dan memberikan kami sayur-sayuran segar dengan harga yang murah apabila kami memberitahunya ia untuk projek membantu komuniti. Baguslah, katanya sambil tersenyum. Kembali ke komuniti, kami menguji prototipe aplikasi tersebut. Penduduk kampung datang untuk mencubanya. Mereka teruja apabila melihat hasil tanaman mereka dapat dijual dengan harga yang lebih baik. Saya berdiri memerhati seorang nenek tersenyum lebar. Terima kasih, nak, katanya kepada Farah. Air mata berlinangan di matanya. Saya berasa sangat mesra. Saya pernah fikir orang Malaysia kurang inovasi, tetapi di sini, mereka mencipta dengan hati, bukan dengan wang. Saya membantu menambah baik aplikasi itu. Pengetahuan saya dari Silicon Valley berguna, tetapi hati mereka adalah kuasa sebenar. Petang itu, kami mengadakan majlis kecil untuk meraihkan kejayaan aplikasi itu. Penduduk kampung datang menari dan makan bersama-sama. Bunyi lagu dangdut berkumandang. Bau makanan memenuhi udara. Saya cuba menari, walaupun kekok. Semua orang ketawa dan bertepuk tangan. Farah duduk di sebelah saya. Dia memberitahu bahawa kemiskinan mengajarnya untuk berkongsi. Saya menceritakan tentang kehidupan saya di Amerika. Kesunyian di tengah-tengah kekayaan, dia tersenyum. Senyuman menghubungkan kita, katanya. Saya mengangguk. Senyuman yang pernah saya pandang rendah kini menjadi jambatan yang membawa saya melintasi salah faham. Petang itu, saya berjalan pulang ke wakaf. Tetapi hati saya tertinggal di komuniti itu. Saya teringat akan syarikat saya di Amerika. Di sana, persaingan sangat sengit. Ada yang jatuh,
Ada yang menang, tetapi hanya seorang diri. Di sini, semua orang saling membantu, semua orang menang. Malam itu, saya duduk menulis idea di atas kertas lama. Saya ingin membawa perkara ini kembali, tetapi saya masih mahu tinggal. Keesokan harinya, saya kembali ke komuniti itu. Zikri tersenyum menyambut saya. Mari tolong projek baru. Kami sedang buat aplikasi untuk bantu warga emas. Saya mengangguk dengan rela hati. Saya mula melihat kebenarannya. Orang Malaysia tidak kurang cita-cita. Mereka hanya bercita-cita untuk kebaikan bersama. Senyuman adalah senjata mereka. Pagi yang baru di komuniti itu, saya terjaga oleh kokokan ayam dari rumah jiran. Cahaya matahari menerobos masuk melalui tingkap kayu lama. Bau kopi pekat yang sedang dibancuh terhidu dari dapur di tingkat bawah. Saya bangun, meregangkan badan. Tangan saya masih sakit akibat kerja semalam, tetapi hati saya penuh semangat. Saya turun ke bawah. Zikri sedang membancuh kopi. Dia menghulurkan secawan kepada saya. Minumlah, Abang Alex, katanya sambil tersenyum lebar. Saya menghirup kopi panas itu, rasanya pekat dan manis. Zikri mengajak saya menyertai mesyuarat projek baru, sebuah aplikasi untuk membantu warga emas di komuniti itu memantau kesihatan mereka menggunakan sensor murah. Saya duduk mendengar Farah menerangkan bahawa ramai warga emas tinggal bersendirian. Anak-anak mereka bekerja jauh. Kami mahu bantu mereka supaya lebih selamat, katanya. Saya mencadangkan idea dari Amerika menggunakan AI untuk menganalisis data kesihatan. Mereka teruja, tetapi mengubah suainya agar sesuai dengan keadaan sebenar. Mereka mencadangkan penggunaan telefon pintar lama tanpa memerlukan peralatan yang mahal. Saya terkejut sekali lagi. Idea mereka bijak dan dapat diakses oleh golongan miskin. Petang itu, kami keluar untuk mengumpul data di kawasan perumahan, berjalan di lorong-lorong sempit di antara rumah-rumah kayu lama. Seorang nenek bernama Mak Cik Aminah tersenyum menyambut kami. Kami duduk di dalam rumahnya. Bau nasi yang sedang ditanak terhidu dari dapur. Mak Cik Aminah memberitahu bahawa anaknya bekerja di Kuala Lumpur. Dia risaukan ibunya, tetapi jarang dapat menelefon. Farah menunjukkan prototipe aplikasi itu kepada Mak Cik Aminah. Mata nenek itu membulat. Wah, macam mana kamu buat ni nak? Tanyanya. Saya membantu memasang sensor kecil di pergelangan tangan Mak Cik Aminah untuk mengukur degupan jantungnya dan menghantar data kepada anaknya. Mak Cik Aminah tersenyum lebar. Terima kasih, nak. Nanti taklah sunyi lagi. Kami pergi ke rumah seterusnya, berjumpa dengan seorang datuk bernama Pak Cik Mutu. Dia sedang duduk membaiki kasut lama. Tangannya terketar-ketar tetapi dia tetap tersenyum. Kami membantunya memasang aplikasi itu. Dia memberitahu bahawa dia pernah terjatuh di dalam rumah seorang diri. Nasib baik jirannya terdengar. Saya mendengar ceritanya dengan rasa sebak. Saya pernah fikir warga emas di sini diabaikan, tetapi komuniti saling membantu. Petang itu, kami kembali ke komuniti dan menguji data. Mak Cik Aminah menghantar mesej pertamanya. Anaknya membalas serta-merta. Mak Cik Aminah ketawa riang apabila melihat panggilan video. Saya berdiri memerhati, air mata berlinangan. Inilah kebenarannya sekali lagi. Orang Malaysia tidak kekurangan teknologi. Mereka menggunakannya untuk menghubungkan hati. Zikri duduk di sebelah saya. Abang pernah fikir kami tiada inovasi, kan? Tanyanya. Saya mengangguk. Saya silap, jawab saya. Dia tersenyum. Kami ada, tapi untuk manusia, bukan untuk duit. Malam itu, kami mengadakan parti kecil untuk meraihkan projek itu. Penduduk kampung datang menari di sekeliling unggun api kecil. Bunyi muzik bergema, bau sate yang dibakar memenuhi udara. Saya menari dengan gembira. Pak Cik Mutu mengangkat gelas berisi sirap Bandung. Selamat maju jaya, katanya. Saya duduk berbual dengan Mak Cik Aminah. Dia bercerita tentang zaman kanak-kanaknya yang miskin, tetapi jiran-jiran berkongsi nasi. Saya menceritakan tentang syarikat saya di Amerika, di mana pekerja bersaing sehingga tertekan. Mak Cik Aminah tersenyum. Anak-anak kena tolong-menolong, katanya. Saya mengangguk. Senyuman Mak Cik Aminah begitu ceria. Saya pernah memandang rendah pada kesederhanaan, tetapi kini saya melihat ia adalah satu kekuatan. Keesokan harinya, kami menyambung kerja.
Saya membantu menulis kod di komputer riba lama. Tangan saya laju kerana pengalaman, tetapi hati saya belajar dari mereka. Kami menguji aplikasi itu dengan 10 orang warga emas. Semua orang tersenyum apabila aplikasi itu berfungsi. Anak-anak mereka menelepon dengan lebih kerap. Farah memberitahu bahawa dia pernah terfikir untuk berpindah ke bandar besar, tetapi dia kembali untuk membantu kampung halamannya. Saya bertanya, mengapa? Dia tersenyum. Di sinilah rumah kami bina bersama-sama. Saya terdiam. Cita-cita Farah bukanlah wang, tetapi untuk mengubah hidup orang lain. Petang itu, kami berehat makan di bawah sebatang pokok besar. Zikri berkongsi kuih lapis dengan saya. Bau daun pandan harum dan manis. Saya makan dengan berselera sambil berbual tentang masa depan. Kami merancang untuk meluaskan aplikasi itu ke komuniti lain. Tetapi hati saya mula terasa berat. Saya teringat akan Amerika. Syarikat saya sedang berhadapan dengan satu urus niaga besar. Jika saya tidak kembali, saya mungkin akan kehilangan segalanya. Pelanggan penting sedang menunggu keputusan saya. Saya duduk diam di bawah pokok, angin meniup daun-daun berguguran. Zikri perasan perubahan saya. Kenapa, Bang? Tanyanya. Saya menceritakan kebimbangan saya. Dia tersenyum. Hidup bukan pasal duit saja, Bang. Abang ada kami. Saya tersenyum. Tetapi hati saya masih keliru. Petang itu, saya berjalan seorang diri di sepanjang jalan, memandang bangunan-bangunan pencakar langit yang mula bercahaya. Saya terfikir, saya kaya, tetapi kini saya miskin. Saya membantu orang di sini, tetapi syarikat saya mungkin akan bankrupt. Saya duduk di tepi jalan, memegang kepala. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Bunyi cengkerik rio rendah. Saya bangun dan berjalan keluar dari pagar komuniti, memandang bintang-bintang yang terang. Hati saya penuh dengan konflik. Saya mau tinggal, tetapi saya takut kehilangan segalanya. Keesokan harinya, saya masih membantu, tetapi fikiran saya melayang. Farah melihatnya dan bertanya apa yang saya fikirkan. Saya menceritakan segalanya. Dia tersenyum. Abang boleh pilih. Kami sentiasa ada di sini. Tetapi tekanan semakin memuncak. Saya menerima mesej daripada setiausaha saya di Amerika. Urus niaga besar itu akan gagal jika saya tidak kembali dalam masa 2 hari. Syarikat akan mengalami kerugian besar. Saya duduk, tangan saya menggigil. Saya menangis dalam diam sekali lagi. Kali ini, bukan kerana pemahaman, tetapi kerana ketakutan. Apa yang harus saya pilih? Saya duduk memegang telefon yang dipinjamkan oleh Zikri. Tangan saya tergetar-getar. Mesej daripada setiausaha saya masih terngiang-ngiang di kepala. Urus niaga besar akan gagal. Rakan kongsi mengugut untuk menarik diri jika saya tidak kembali dalam masa 2 hari. Syarikat yang saya bina selama 10 tahun mungkin akan musnah. Berbilion-bilion dolar, beribu-ribu pekerja, segala-galanya yang saya cita-citakan sepanjang hidup saya kini di hujung tanduk. Saya memandang keluar tingkap komuniti. Cahaya bulan menerangi daun-daun yang bergerak di tiup angin. Bau tanah basah menusuk hidung, tetapi hati saya terasa sejuk. Saya bangun dan berjalan mundar-mandir di dalam bilik kayu lama itu. Bunyi tapak kaki saya bergema dalam kesunyian malam. Saya teringat akan rumah agam saya di San Francisco. Katil yang empuk, makanan yang mewah, mesyuarat di mana semua orang menunggu arahan saya. Saya pernah fikir itulah kejayaan. Tetapi kini, ia terasa begitu kosong. Saya duduk di atas lantai, memegang kepala. Air mata membasahi pipi sekali lagi. Kali ini, saya menangis kerana takut. Takut kehilangan semua yang telah saya bina. Takut menjadi orang gagal di mata dunia. Keesokan paginya, saya bangun dengan mata yang bengkak. Zikri melihat wajah saya dan bertanya, "Kenapa?" "Bang," saya menceritakan segalanya, tentang mesej, urus niaga besar, dan tekanan yang saya hadapi. Dia duduk mendengar dalam diam. Makcik Aminah, yang datang untuk menguji aplikasi itu, terdengar perbualan kami. Dia menghampiri dan memegang tangan saya. "Anak, hidup ni bukan pasal duit," katanya dengan suara lembut. Farah masuk. Dia melihat saya menangis dan duduk di sebelah saya. "Abang boleh pilih. Kami sentiasa ada di sini. Tapi abang ada tanggungjawab di sana juga," katanya. Saya menggelengkan kepala. Saya tak tahu nak pilih macam mana. Kalau saya balik, saya hilang peluang belajar di sini.
Kalau saya tinggal, saya hilang syarikat. Petang itu, saya berjalan keluar dari komuniti seorang diri, menyusuri jalan yang sudah biasa. Lalu lintas sesak, bunyi hon riuh rendah, tetapi saya tidak peduli. Saya berjalan ke pasar. Pak Cik Rahman melihat saya dan tersenyum. Tetapi apabila melihat wajah saya yang pucat, dia bertanya, "Kenapa ni, nak?" Saya menceritakan segalanya kepadanya. Dia duduk di sebelah saya, mencedok semangkuk besar mi sup. "Makan dulu, baru fikir," katanya. Saya makan mi sup panas itu, kuahnya wangi, tetapi rasanya tawar. Fikiran saya buntu. Saya teringat akan anak lelaki dan anak perempuan saya di Amerika. Mereka jarang bercakap dengan saya. Isteri saya kesunyian, tetapi saya sentiasa sibuk. Jika syarikat saya musnah, apa akan jadi pada keluarga saya? Saya terus berjalan di lorong-lorong sempit, melihat kanak-kanak bermain bola sepak. Adib berlari ke arah saya. "Abang Alex, mainlah sekali," katanya sambil tersenyum lebar. Saya bermain dengan mereka, tetapi pikiran saya melayang. Saya terjatuh. Mereka ketawa, tetapi saya menangis. "Abang kenapa?" tanya Adib. Saya memeluknya. "Maafkan abang," kata saya. Saya bangun dan berjalan pergi, tanpa arah tujuan, sehingga saya tiba di tebing sungai Klang. Airnya mengalir deras. Cahaya matahari petang memantul berkilauan. Bau lumpur terhidu. Saya duduk di tepi tebing, memandang bot-bot yang lalu lalang. Saya fikir, saya tidak tahan lagi. Saya akan pulang ke Amerika. Saya mengeluarkan telepon Zikri dan menelepon setiausaha saya, memberitahunya saya akan pulang esok. Tetapi hati saya sakit. Saya duduk menangis seorang diri di tengah-tengah orang ramai yang lalu lalang. Ada yang memandang, tetapi tiada yang bertanya. Saya berasa sangat keseorangan. Wang tidak dapat membeli bantuan seperti yang diberikan oleh orang di sini. Saya teringat akan senyuman Mak Cik Aminah, Pak Cik Rahman, Farah, Zikri, dan semua orang. Petang itu, saya berjalan pulang ke komuniti, kaki terasa berat, hati terasa pedih. Saya memberitahu semua orang bahawa saya akan pergi. Mereka duduk mendengar dalam diam. Zikri tersenyum sedih. "Abang dah buat keputusan." Saya mengangguk. Kami mengadakan majlis perpisahan kecil, makan bersama-sama, tetapi suasananya senyap. Saya tidak lalu makan. Malam itu, saya tidak dapat tidur lagi. Saya berjalan keluar dari pagar, memandang bintang-bintang yang terang. Saya menangis tersesak-esak. Takut kehilangan syarikat, takut kehilangan kawan-kawan baru. Saya duduk memeluk lutut sehingga lewat malam. Pada pukul 3 pagi, saya memutuskan untuk bangun dan masuk semula ke dalam komuniti. Semua orang sudah tidur. Saya duduk di hadapan komputer lama, membuka kod aplikasi itu. Saya menaip email kepada rakan kongsi, memberitahu mereka untuk menangguhkan urus niaga itu. Tetapi hati saya masih berdebar-debar. Subuh, saya duduk menunggu cahaya pertama. Hati saya penuh dengan panik. Apa yang harus saya lakukan? Saya menangis dalam diam sekali lagi. Tetapi kemudian, saya terdengar bunyi tapak kaki perlahan. Zikri bangun dan melihat saya. Dia duduk di sebelah saya. "Abang tak perlu pilih sorang-sorang. Kami boleh tolong," katanya, lalu membangunkan semua orang. Semua orang berkumpul. Farah, Mak Cik Aminah, Pak Cik Rahman, Mawar, Abang Kamal. Mereka duduk mengelilingi saya, mendengar saya menceritakan segalanya, urus niaga besar, tekanan, keluarga. Pak Cik Rahman bersuara dahulu. "Hidup ni macam mi sup. Kalau letak banyak sangat perencah, jadi pahit. Kita kena seimbangkan." Mak Cik Aminah memegang tangan saya. "Anak, kami sentiasa ada." Farah tersenyum. "Saya ada idea. Kami tolong abang buat pembentangan dalam talian untuk rakan kongsi. Tunjukkan pada mereka aplikasi kami. Buktikan yang apa abang belajar di sini berbaloi." Zikri mengangguk. "Kita buat panggilan video bersama-sama. Beritahu rakan kongsi abang sedang bina kerjasama baru di Malaysia." Saya terdiam, mata saya merah, tetapi hati saya terang. Saya pernah fikir saya harus memilih seorang diri, tetapi di sini mereka saling membantu. Kami bekerja sepanjang malam, menyediakan pembentangan, menggunakan aplikasi kami sebagai contoh. Semua orang membantu. Farah menulis skrip, Zikri merakam video, Pak Cik Rahman menyediakan makanan, Mak Cik Aminah memberi semangat.
Pagi itu, kami membuat panggilan video kepada rakan kongsi saya di Amerika. Saya bercakap dengan suara yang terketar-ketar, tetapi semua orang di belakang saya tersenyum memberi semangat. Saya menceritakan tentang Malaysia, tentang kesederhanaan yang melahirkan inovasi untuk manusia. Rakan kongsi saya mendengar dalam diam, kemudian tersenyum. Baiklah, kita tangguhkan urus niaga itu. Kami berminat dengan rakan kongsi dari Malaysia. Saya meletakkan telefon, air mata mengalir. Tetapi kali ini, air mata kegembiraan. Saya memeluk semua orang. Terima kasih, kata saya. Mereka tersenyum lebar. Inilah senyuman Malaysia. Kita tolong menolong. Saya berjaya. Bukan seorang diri, tetapi bersama komuniti. Selepas panggilan video berakhir, saya meletakkan telefon. Tangan saya masih menggigil tetapi hati saya tenang. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui tingkap kayu lama. Bau mi sup panas dari dapur menusuk hidung. Pak Cik Rahman menghulurkan semangkuk besar. Makanlah, nak. Kamu dah menang, katanya sambil tersenyum lebar. Saya makan dengan berselera. Kuah sup yang wangi itu seolah-olah menjadikan segalanya lebih mudah. Semua orang duduk mengelilingi saya. Zikri menepuk belakang saya. Hebatlah, bang, katanya. Farah tersenyum. Kita tolong menolong. Mak Cik Aminah memegang tangan saya. Anak, kamu kuat, katanya. Mawar menghulurkan secawan kopi. Kita raikan, katanya. Saya menghirup kopi yang pekat itu, hati saya terasa hangat. Rakan kongsi saya di Amerika bukan sahaja menangguhkan urus niaga itu, tetapi mereka juga berminat untuk melabur dalam aplikasi kami. Mereka berkata bahawa perspektif baru dari Malaysia sangat menarik. Saya pernah fikir saya perlu bersaing seorang diri, tetapi komuniti di sini membuatkan saya menang tanpa kehilangan apa-apa. Saya memandang wajah-wajah di sekeliling saya. Senyuman semua orang begitu ceria. Petang itu, kami meraihkannya secara besar-besaran, mengadakan majlis kecil di komuniti. Penduduk kampung datang menari di sekeliling meja kayu panjang. Bunyi lagu dangdut bergema, bau sate yang dibakar memenuhi udara. Kanak-kanak berlari-lari. Adib mengalungkan sejambak bunga melur di leher saya. Abang menang, katanya. Saya memeluknya. Terima kasih, Dik. Pak Cik Mutu mengangkat gelas berisi sirap. Selamat maju jaya, katanya. Semua orang turut mengangkat gelas. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua. Komuniti ini telah membantu saya melalui krisis. Saya pernah fikir kejayaan adalah tentang wang, tetapi di sini, saya belajar bahawa ia adalah tentang saling membantu. Petang itu, kami berbual panjang. Farah menceritakan rancangannya untuk meluaskan aplikasi itu ke negeri-negeri lain. Saya mencadangkan untuk menghubungkannya dengan syarikat saya di Amerika. Semua orang teruja. Kami merancang untuk bekerja sama, menggunakan teknologi tinggi tetapi dengan kos yang rendah agar dapat diakses oleh golongan miskin. Malam itu, saya tidur dengan nyenyak. Bunyi cengkerik menjadi irama. Saya bermimpi tentang masa depan di mana syarikat saya berubah, bukan untuk bersaing tetapi untuk bekerja sama. Keesokan harinya, kami memulakan kerja dengan serius. Saya membantu membangunkan versi baru aplikasi itu, menambah ciri untuk menghubungkannya dengan hospital berdekatan. Jika degupan jantung warga emas tidak normal, aplikasi itu akan memberitahu doktor serta-merta. Kami mengujinya dengan Mak Cik Aminah. Dia memakai sensor itu sambil tersenyum lebar. Pandainya cucu nenek. Petang itu, timbul sedikit masalah. Aplikasi itu mengalami ralat, data tidak dihantar. Semua orang sedikit panik, tetapi Zikri tersenyum. Kita selesaikan bersama-sama. Farah memeriksa kod. Pak Cik Rahman membuat kuih untuk kami. Mak Cik Aminah bercerita kisah lama untuk memberi semangat. Saya berjaya membetulkan pepijat itu dalam masa sejam. Semua orang bertepuk tangan. Petang itu, lebih ramai penduduk kampung datang untuk menguji aplikasi itu. 20 orang warga emas tersenyum apabila aplikasi itu berfungsi. Anak-anak mereka menelefon mengucapkan terima kasih. Salah seorang daripada mereka menelefon dari negeri lain. Mak sihat sekarang, katanya dengan suara serak. Saya berdiri memerhati, air mata berlinangan. Zikri berkata, inilah kemenangan kita. Saya mengangguk. Saya pernah merungut tentang teknologi yang ketinggalan zaman,
Tetapi di sini, mereka menggunakannya dengan bijak untuk manusia. Malam itu, kami mengadakan mesyuarat dalam talian dengan pasukan saya di Amerika. Saya memperkenalkan semua orang kepada rakan kongsi saya. Mereka kagum, komuniti Malaysia adalah rakan kongsi baru kami, bukan hanya untuk wang tetapi untuk membantu. Hari-hari berikutnya, kami bekerja keras tetapi seronok. Saya mengajar pasukan di sini menggunakan AI yang lebih canggih. Mereka mengajar saya tentang kesabaran dan senyuman. Kami melancarkan versi pertama aplikasi itu. Penduduk kampung memuat turunnya secara percuma. Warga emas menjadi lebih selamat. Suatu hari, Mak Cik Aminah terjatuh di dalam rumah. Aplikasi itu memberitahu serta-merta. Jiran-jiran berlari membantu. Doktor tiba dengan cepat. Mak Cik Aminah selamat. Semua orang datang meraihkannya. Mak Cik Aminah memeluk saya. "Terima kasih, Nak," katanya. Saya membalas pelukannya. Inilah keajaiban. Saya pernah fikir Malaysia ketinggalan, tetapi komuniti ini menyelesaikan masalah dengan hati dan akal. Saya silap kerana memandang rendah pada mereka. Suatu petang, hujan turun dengan lebat, lalu lintas menjadi sesak. Kami duduk makan di bawah bumbung warung. Pak Cik Rahman bercerita kisah lama, bagaimana dia pernah miskin tetapi kawan-kawannya membantunya. Saya menceritakan tentang krisis yang saya hadapi. Semua orang tersenyum. Kita menang kerana kita tolong-menolong. Malam itu, saya menulis surat kepada keluarga saya di Amerika, menceritakan tentang semua yang berlaku di sini, tentang perubahan dalam diri saya. Saya menelefon anak lelaki saya. Dia mendengar dalam diam, kemudian berkata, "Ayah dah berubah. Saya nak datang melawat." Saya tersenyum, air mata mengalir. Komuniti Malaysia telah memadamkan kelemahan yang pernah saya rungutkan, kesesakan lalu lintas, kesederhanaan, teknologi lama. Segalanya ditutupi oleh belas kasihan dan kebijaksanaan. Saya sedar Malaysia hebat kerana hatinya. Cahaya matahari petang menerobos celah-celah daun pokok angsana besar di hadapan komuniti. Saya duduk di bawah pokok bersama Zikri, Farah dan Mak Cik Aminah, bau kuih cara pandan terhidu lembut. Suara kanak-kanak ketawa, riang, bermain air lopak selepas hujan semalam. Kami baru sahaja meraihkan kejayaan versi baru aplikasi kami. 20 buah keluarga telah menggunakannya, dan warga emas tersenyum lebar. Zikri menghulurkan segelas teh ais limau. "Minumlah, Bang," katanya. Saya menghirupnya, rasanya manis dan sejuk, sangat menyegarkan. Saya berasa tenang, tetapi penuh dengan persoalan. Saya memandang sekeliling, rumah-rumah kayu lama, meja kerja yang tidak teratur, tetapi penuh dengan kehidupan. Saya pernah fikir kejayaan adalah bangunan-bangunan pencakar langit di Silicon Valley, tetapi di sini saya belajar sesuatu yang berbeza. Mak Cik Aminah duduk di sebelah saya, memegang tangan saya dengan lembut. "Anak fikir apa tu?" tanyanya dengan suara lembut. Saya mengeluh panjang, lalu menceritakan segalanya. Saya datang ke sini untuk membuktikan bahawa orang miskin gagal kerana diri mereka sendiri. Tetapi selama 3 minggu ini, saya melihat sebaliknya. Saya kaya tetapi keseorangan. Di sini, miskin tetapi kaya dengan persahabatan. Saya tak tahu macam mana nak balik. Mak Cik Aminah tersenyum lebar. Kedutan di wajahnya menyerlahkan senyuman yang ceria. "Anak, duit tak boleh beli kebahagiaan, tapi hati boleh," katanya. Dia bercerita tentang zaman mudanya yang miskin, makan nasi dengan kicap, tetapi jiran-jiran berkongsi sayur dan ikan. Kami senyum bersama setiap hari. Itulah kekayaan. Saya mendengar dalam diam, hati saya terharu. Farah duduk di sebelah saya. "Abang dah banyak berubah," katanya. Saya tersenyum. "Terima kasih sebab tolong saya tempoh hari." Dia menggelengkan kepala. "Bukan kami, tapi abang yang buka hati." Zikri menyambung, "Hidup ni bukan pertandingan seorang diri. Bang, abang dah nampak, kan? Kita tolong-menolong, semua orang menang." Saya mengangguk. Kata-kata mereka bergema di dalam kepala saya. Petang itu, kami duduk bersembang di bawah cahaya pelita kecil. Bau setanggi dari tokong berdekatan terhidu. Pak Cik Rahman datang bergabung. Dia bercerita bahawa dia pernah terfikir untuk membuka kedai yang lebih besar, tetapi dia sudah gembira dapat menyara keluarganya. Anak perempuannya tamat belajar dengan wang dari kedai itu, dan kini dia pula membantu orang lain.
Saya duduk mendengar, air mata perlahan-lahan mengalir. Ia adalah satu pencerahan. Saya faham sekarang, kekayaan yang sebenar bukanlah wang, tetapi hubungan, pertolongan yang menjadikan dunia lebih baik. Saya pernah bersaing sehingga terlupa keluarga, terlupa diri sendiri. Tetapi di sini, senyuman kecil mengubah segalanya. Saya bangun berdiri di tengah-tengah bulatan. Dengan suara yang terketar-ketar, saya berkata, "Saya silap selama ini. Saya fikir kejayaan adalah tentang mengalahkan orang lain, tetapi sebenarnya ia adalah tentang membesar bersama-sama." Malaysia mengajar saya bahawa hati manusia lebih penting daripada teknologi. Wang tidak boleh membeli senyuman yang ikhlas. Semua orang diam, kemudian bertepuk tangan perlahan-lahan. Makcik Aminah memeluk saya. "Anak dah faham," katanya. Malam itu, saya duduk seorang diri di tepi Sungai Klang. Airnya mengalir deras, cahaya lampu dari bot-bot memantul berkilauan. Saya teringat akan kebenaran sejagat. Kekayaan yang sebenar adalah memberi dan menerima dengan hati, bukan mengumpul seorang diri. Ia boleh diguna pakai di mana-mana, bukan hanya di Malaysia, tetapi untuk semua manusia. Saya tersenyum sendirian, senyuman pertama yang benar-benar ikhlas dalam beberapa tahun. Keesokan harinya, saya memberitahu semua orang bahawa saya akan pulang ke Amerika, tetapi bukan sebagai orang yang sama. Saya akan membawa apa yang saya pelajari untuk mengubah syarikat saya. Mereka tersenyum, menghantar saya pergi dengan kalungan bunga melur yang wangi. Zikri memeluk saya. "Abang dah jadi keluarga kami." Saya menaiki LRT ke lapangan terbang. Gerabaknya sesak, tetapi semua orang saling tersenyum. Saya membalas senyuman mereka. Di KLIA, saya memandang sekeliling. Keadaan huru-hara yang pernah saya rungutkan kini kelihatan penuh dengan kehidupan. Saya membeli tiket pulang, tetapi hati saya tertinggal di sini. Di dalam pesawat, saya menulis rancangan baru untuk syarikat saya, menekankan bantuan kepada masyarakat, bukan hanya keuntungan. Saya tertidur dengan senyuman. Pesawat mendarat di lapangan terbang San Francisco pada waktu subuh. Cahaya matahari menembusi kabus. Bau kopi dari kedai di lapangan terbang terhidu, tetapi fikiran saya teringat akan misup Pak Cik Rahman. Saya melangkah keluar dari pintu balai ketibaan, memandang sekeliling, kemewahan yang terasa dingin. Orang berjalan tergesa-gesa, tiada siapa yang tersenyum. Limusin sudah menunggu. Pemandu menunduk hormat. "Selamat kembali, Tuan." Saya mengangguk, tetapi menyuruhnya terus ke pejabat. Dalam perjalanan, saya memandang keluar tingkap. Bangunan-bangunan pencakar langit berderet, hati saya terasa kosong. Saya mengeluarkan telepon dan menelepon anak lelaki saya. Suaranya serak mengantuk. "Ayah?" Saya tersenyum. "Malam ni kita makan malam bersama." "Ya, ayah masak sendiri." Dia ketawa. "Baiklah, ayah." Setibanya di syarikat, pasukan saya menyambut dengan tepukan gemuruh. "Selamat kembali, Tuan." Rakan kongsi saya tersenyum lebar. "Kami tunggu pembentangan, Tuan." Saya mengangguk, tetapi fikiran saya teringat akan komuniti kayu lama itu. Di dalam bilik mesyuarat berdinding kaca, saya berdiri di hadapan skrin besar. Semua orang menunggu untuk mendengar tentang urus niaga besar itu. Saya menarik nafas dalam-dalam, lalu mula bercakap. Bukan tentang wang, tetapi tentang apa yang saya pelajari di Malaysia. Saya menceritakan tentang komuniti, tentang aplikasi membantu warga emas, tentang senyuman yang mengubah hidup saya. Saya mencadangkan untuk mengubah syarikat, menumpukan pada projek sosial, bekerjasama dengan syarikat pemula di Malaysia, menggunakan AI untuk manusia, bukan untuk keuntungan. Bilik itu senyap. Seorang rakan kongsi mengerutkan dahi. "Itu berisiko," katanya. Saya tersenyum. Hidup sentiasa berisiko, tetapi ia berbaloi. Saya menayangkan video dari Malaysia. Makcik Aminah tersenyum, Pak Cik Rahman mencedok misup. Semua orang di dalam bilik itu mula tersenyum. Rakan kongsi saya mengangguk. "Baiklah, kita cuba." Urus niaga besar itu bertukar menjadi kerjasama jangka panjang. Petang itu, saya bermesyuarat dengan pasukan saya. Para pekerja teruja tetapi ragu-ragu. Saya menceritakan tentang krisis saya di Malaysia, bagaimana komuniti itu membantu saya. Saya mengumumkan untuk mengurangkan persaingan dalaman, meningkatkan kerja berpasukan. Kita akan bantu masyarakat. Seorang pekerja bertanya, "Bagaimana dengan keuntungan?" Saya tersenyum. Keuntungan datang dari hati manusia. Semua orang ketawa, kemudian bertepuk tangan.
Petang itu, saya pulang ke rumah. Anak lelaki dan anak perempuan saya sedang menunggu. Isteri saya terkejut. Saya masuk ke dapur dan memasak char kway teow mengikut resipi Pak Cik Rahman. Bau rempah tumisan memenuhi udara. Anak lelaki saya membantu memotong sayur. Anak perempuan saya menghidangkan meja. Kami berbual buat pertama kali dalam beberapa tahun. Kami makan bersama-sama. Rasanya pedas manis. Semua orang tersenyum. Ayah dah berubah, kata anak perempuan saya. Saya memeluknya. Ayah belajar dari Malaysia. Malam itu, saya membuat panggilan video dengan Zikri. Semua orang di komuniti turut serta. Mak Cik Aminah melambai tangan, Pak Cik Rahman mengangkat mangkuk mi supnya. Saya menceritakan tentang syarikat saya. Mereka tersenyum. Kami sedia bekerja sama. Hari-hari berikutnya, saya berulang-alik antara Amerika dan Malaysia. Syarikat saya menubuhkan dana untuk membantu syarikat pemula sosial di Malaysia. Pasukan dari Amerika datang belajar di komuniti itu. Para pekerja berubah, lebih banyak tersenyum, bekerja untuk kebaikan bersama. Kebenaran sejagat yang saya temui bukan hanya untuk Malaysia, tetapi untuk semua tempat. Kekayaan adalah tentang menghubungkan hati manusia, membina dunia yang lebih baik dengan wang. Saya menggunakannya. Syarikat saya berkembang, tetapi secara mampan. Setahun kemudian, saya duduk di bawah pokok angsana di komuniti itu, Mak Cik Aminah di sebelah saya. Anak lelaki saya bermain dengan Adib. Isteri saya berbual dengan Farah. Saya tersenyum. Inilah hidup baru saya. 2 tahun berlalu. Saya berdiri di hadapan komuniti yang telah berkembang lebih besar. Bangunan kayu lama masih ada, tetapi ditambah dengan bangunan baru berwarna biru muda. Tingkapnya terbuka luas, angin meniup daun-daun berguguran. Bau kopi O bercampur dengan bau tanah basah selepas hujan semalam memenuhi udara. Suara gelak tawa, kanak-kanak riuh rendah dari padang rumput di hadapan. Saya memandang papan tanda baru, Pusat Inovasi Sosial Malaysia Amerika. Hurufnya berwarna-warni tetapi ringkas. Zikri berlari ke arah saya. Abang Alex, datang lagi, katanya sambil memeluk saya erat. Farah tersenyum lebar. Anak lelaki saya sedang berlari bermain dengan Adib. Mak Cik Aminah duduk di bawah pokok angsana, melambaikan tangan. Pak Cik Rahman membawa semangkuk mi sup. Makanlah, nak. Dah balik rumah, katanya. Saya makan mi sup panas itu, kuahnya wangi, rasanya masih sama seperti hari pertama. Hati saya terasa hangat. Saya menceritakan tentang syarikat saya di Amerika. Kini ia menumpukan pada projek sosial. Rakan kongsi saya bersetuju. Keuntungan meningkat, tetapi secara mampan. Para pekerja gembira, anak lelaki dan anak perempuan saya semakin rapat dengan saya. Mereka tersenyum. Kami dah luaskan aplikasi ke 10 negeri. Beratus ribu warga emas kini lebih selamat, anak-anak mereka sentiasa berhubung, kata Farah. Saya tersenyum. Inilah hasil senyuman Malaysia. Petang itu, kami mengadakan majlis perasmian pusat baru itu. Penduduk kampung datang meraikannya. Pekerja dari Amerika datang untuk belajar. Saya berucap di atas pentas kayu yang ringkas. Saya menceritakan tentang 3 hari pertama yang mengubah hidup saya. Saya datang untuk membuktikan kesilapan, tetapi Malaysia membuktikan kebenaran. Saya memberikan contoh-contoh kelemahan yang pernah saya rungutkan, kesesakan lalu lintas, kesederhanaan, teknologi lama. Tetapi semuanya ditutupi oleh hati, kata saya. Saya menyambung, kebenaran sejagat yang saya pelajari. Kekayaan bukanlah wang, tetapi memberi dan menerima dengan hati. Ia membina dunia di mana semua orang membesar bersama-sama, bukan bersaing seorang diri. Semua orang bertepuk tangan dengan gemuruh. Mak Cik Aminah menitiskan air mata, Pak Cik Rahman mengangkat ibu jarinya. Zikri memeluk saya. Kita menang bersama-sama. Petang itu, kami duduk makan di bawah cahaya pelita. Bau sate yang dibakar memenuhi udara. Kanak-kanak menari. Saya duduk bersama keluarga saya. Anak lelaki saya memberitahu bahawa dia mahu belajar di sini. Anak perempuan saya tersenyum, mahu membantu dalam projek-projek ini. Isteri saya memegang tangan saya. Terima kasih sebab berubah. Malam itu, saya berjalan di tepi sungai Klang. Airnya mengalir deras, cahaya bulan memantul. Saya mengeluarkan telepon dan menelpon rakan kongsi saya, memberitahunya tentang rancangan baru untuk meluaskan pusat ini ke seluruh dunia, bermula dengan Amerika.
Dia tersenyum. Baiklah, kita lakukannya dengan hati. Saya meletakkan telefon, tersenyum kepada bintang-bintang yang terang. Senyuman Malaysia telah mengubah saya, dan saya akan mengubah dunia. Keesokan harinya, saya terbang pulang ke Amerika, tetapi hati saya tertinggal di Malaysia. Saya menubuhkan sebuah yayasan untuk menghantar anak-anak muda Amerika belajar di sini dan menghantar anak-anak muda Malaysia ke Silicon Valley untuk bertukar-tukar senyuman dan idea. Tahun-tahun berikutnya, pusat itu berkembang. Projek-projek kami membantu berjuta-juta orang. Syarikat saya menjadi peneraju dalam inovasi sosial. Keuntungan berbilion-bilion, tetapi dikongsi bersama. Saya pulang ke Malaysia setiap tahun, duduk di bawah pokok angsana bersama Mak Cik Aminah. Dia semakin tua, tetapi senyumannya tetap ceria. Anak, dunia jadi lebih baik sebab kamu, katanya. Saya memeluknya. Bukan saya, tapi kita semua. Hidup saya telah berubah dari seorang bilioner yang keseorangan kepada seorang yang kaya dengan persahabatan. Malaysia adalah guru terhebat saya. Saya berdiri memandang matahari terbenam di atas sungai, warna jingga keemasan memantul di atas air. Saya tersenyum. Senyuman Malaysia adalah keajaiban yang sebenar.